Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sekali untuk kita sambung lagi subtopik di dalam tajuk ataupun bab 6 ni, fizik nuklear ni. Yang mana kita hari ni nak bincangkan separuh hayat. Separuh hayat ataupun half-life. Macam nama game pula Half-Life. Lama tak main Half-Life. Okey, jadi separuh hayat ni yang biasa kamu dengar separuh nyawa. Ini separuh hayat. Okey, separuh hayat itu apa? Kamu dah pun belajar masa tingkatan 3 juga dalam tajuk berkenaan dengan radioaktiviti itu. Jadi kita nak tengok macam mana bila mana bahan radioaktif itu mereput, bilangan nukleus dia akan berkurang. Dia akan berkurang. Jadi kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan separuh hayat bagi bahan radioaktif. Sebab bila dia mereput, apabila satu bahan sampel radioaktif mereput, bilangan nukleus dia yang belum mereput berkurang. Dia akan berkurang dengan masa. Bermaksud semakin bertambah masa semakin berkurang dan menghasilkan bilangan nukleus anak yang semakin bertambah. Jadi kita nak tengok macam mana yang dikatakan separuh hayat itu. Aktiviti ini mungkin kamu boleh buat di sekolah. Cikgu terus pergi kepada apa dia punya inti untuk tajuk ini, iaitu separuh hayat itu apa dia. Okey, mari kita tengok. So separuh hayat ini kita simbolkan sebagai T half ataupun T setengah. T itu tempoh lah, sebab tu dia melibatkan masa. Jadi apa definisi dia? Separuh hayat T setengah ni ialah masa yang diambil untuk separuh daripada bilangan asal nukleus. Ini sangat penting. Dia separuh daripada bilangan asal nukleus bagi siapa? Untuk mereput. Ini keyword dia. Masa yang diambil separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif itulah untuk mereput. Okey, contoh dia mudah macam ni lah. Macam ni, kita ada satu ubat gegat. Ubat gegat, kamu tahu lah ubat gegat kan? Ambil yang bulat tu, satu ketul tu, kamu masukkan dalam almari. Katakanlah kita ada satu ubat gegat. Seketul ubat gegat. Katakanlah 100 gram. 100 gram sebiji ubat gegat tu. Cikgu pun tak tahu berapa, tapi agak-agak je lah. Okey, separuh hayat ni bermaksud kita nak tunggu sehingga dia jadi separuh daripada nilai 100 gram ni. Nak tinggal separuh sebab kita tahu ubat gegat ni dia akan sublimation, dia akan pemerjalawapan berlaku, dia hilang jisim dia kan. Okey, bila kita tengok tinggal separuh ni iaitu 50 gram, berapa masa yang dia ambil? Daripada 100 gram nak jadi 50 gram ni, berapa masa yang dia ambil? Contohlah, katakanlah 3 hari. Bermaksud separuh hayat bagi ubat gegat T half dia bersama dengan 3 hari. Alright, sekarang ni dah tinggal 50 gram. Sekarang ni separuh hayat kita dah tahu bahawa 3 hari. Daripada 50 gram dia akan membahagi lagi 2. Sebab tu nama dia setengah ni. Dia akan jadi berapa? Dia akan jadi macam mana? Okay. Jadi suku lah. Ni setengah, ni tinggal suku. Bermaksud 25 gram. Alright, dia akan mesti dia akan ambil masa lagi 3 hari. Itu maksud dia. So dia telah mengalami berapa kali separuh hayat? Yang ni dia telah melalui 2 kali separuh hayat. Bermaksud daripada sini ke sini dalam masa 3 hari campur dengan 3 hari, 6 hari. Okey, 6 hari ni sebenarnya berapa kali T half? Dia akan sini 1 T half. Yang ni dah jadi 2 T half. 2 kali separuh hayat. 6 hari ialah 2 kali separuh hayat. Dia tinggal 25 gram. Sebenarnya proses ni dia tak berhenti. Dia akan mereput lagi. Tinggal berapa? Kalau 25 dia tinggal 12.5. Tak payah lukis macam mana. Lepas tu dia mereput lagi. Dia akan sentiasa membahagi separuh. Daripada 12.5 dia akan jadi 6.25 gram. Semua ni dalam gram lah. Sebab cikgu ambil contoh gram kan, jisim. Okey, jadi proses ini dia akan berterusan dengan sentiasa membahagi dua. Okey, cumanya yang kamu perlu tahu, setiap kali dia membahagi 2, masa yang diambil adalah malar ataupun sama. Kalau 3 hari, sini pun 3 hari, sini pun 3 hari dan seterusnya. Bermaksud kita boleh kira berapa kali half-life dan berapa yang akan tinggal. Alright, mari kita tengok contoh yang dia bagi kat sini. Okey, Dia kata apa? Apabila satu nukleus radioaktif yang tidak stabil mereput, kita dah tahu lah tadi, kalau tak stabil dia akan mereput.
Dia bebaskanlah alfa ke beta ke gamma ke, tak kisahlah. Okey, nukleus baharu yang terbentuk juga mungkin tidak stabil. Dia dah jadi, contoh uranium dah jadi polonium, polonium tak stabil dia jadi thorium. Contoh macam itulah. Dia akan sentiasa mereput dan mereput. Dan kita akan sebut dia akan menghasilkan satu siri reputan. Okey, siri reputan. Nukleus baharu yang terbentuk juga tak stabil. Nukleus baharu akan mengalami satu siri reputan berterusan sehingga nukleus yang stabil terbentuk. Okey, jadi bawah ni dia ada bagi satu contoh. Contoh siri reputan yang mana uranium 238 mereput menjadi plumbum 206. Okey, dan separuh hayat masing-masing. Separuh hayat ni bermaksud dia punya masa, jangka masa yang diperlukan untuk dia mereput daripada satu nilai kepada separuh nilai yang asal itu. Okey, nanti kita tengoklah apa yang ni, sama ada GSIM ke, sama ada aktiviti dia ke, ataupun satu lagi ialah dari segi pecahan dia. InsyaAllah nanti kita tengok bawah. Okay, kita tengok dulu yang siri reputan ini. Contohnya uranium 238, dia membebaskan alfa. Okey, mereput dengan membebaskan zarah alfa. Masa yang dia ambil adalah 4.5 kali 10 kuasa berapa ni tak nampak? 10 kuasa 9 kan? Subhanallah. Maksud dia bilion tahun, 4.5 bilion tahun. 10 kuasa 9, 4.5 bilion tahun. Okey, jadi dia perlukan 4.5 bilion tahun. Daripada uranium nak jadi thorium. Okey. Selepas dia mereput tu, dia tak berhenti kat situ. Daripada thorium nak jadi protactinium. PA ni maksudnya protactinium. Cikgu tak ingat, kamu carilah. Dia membebaskan beta pula. Tapi tak lama yang ni. Sebab daripada thorium nak jadi protactinium ni, PA ni, dia hanya ambil masa 24.1 hari saja half-life dia. Lepas tu daripada protactinium nak jadi uranium balik. Uranium 23492. Dia hanya ambil masa 1.8 minit saja. Okey, dah jadi protactinium 1.8 minit, sebab tu dia dah jadi uranium balik. Okey, uranium dengan membebaskan beta tadi jadi uranium 234 daripada uranium 238. Nak sampai kepada uranium 234 ni dia ada ambil masa 4.5 bilion tahun campur dengan 24 hari campur dengan 1.8 minit. Dapat sini balik. So daripada uranium ni nak mereput lagi kepada thorium 230. Okey, dia perlukan 2.5 kali 10 kuasa 5 tahun bersama dengan lebih kurang 250,000 tahun untuk dia bebaskan alfa ni. Lepas tu dah jadi thorium, dia bebaskan alfa lagi. Perlukan masa 7.5 kali 10 kuasa 4 tahun, lebih kurang 75,000 tahun. Subhanallah. Dan berterusanlah sehingga dia dapat yang paling stabil, iaitu plumbum. Dengan ada yang memang sangat cepat, ada yang 3 minit, ada yang 26 minit, kan? Ada yang 19 minit, ada yang saat saja. Polonium ni bila dia tukar jadi daripada BI ni, cikgu tak pasti apa nama dia. Cikgu tak ingat. Okey. So BI ni dia bebaskan ataupun dia memancarkan beta dengan gamma. Lepas tu dia keluar polonium. Polonium nak pergi kepada plumbum ini, dia hanya perlukan masa 1.64 kali 10 kuasa negatif 4 saat. Ni hampir nanosecond kan? Kan? Hampir bukan milim, microsecond, hampir microsecond. Alright, 0.0164 microsecond. Lebih kurang macam tu. Okay, microsecond, zoom, tukar. Tapi nak jadi plumber nak bagi BI ni, cikgu tak ingatlah nama dia. Alright, maka dia perlukan 22.26 tahun. Jadi kalau kita kira semua umur daripada uranium 238 nak jadi plumbum 206 ini, makan masa bilion tahun. Okay, berbilion-bilion tahun. Okay, 4.5 bilion tu kita daratlah dengan semua yang campur dengan semua ni, dia akan makan bilion tahun. Okey, itulah satu siri reputan yang mana daripada tak stabil kepada stabil. Okey, jadi kita sebenarnya kita boleh gunakan sifat itu, kita gunakan untuk menentukan umur bagi batu-batuan yang ada di muka bumi kita ni. Okey, sebab tu dia kata uranium 238 ialah unsur radioaktif yang mempunyai separuh hayat yang panjang, iaitu kira-kira 5,000 juta tahun, bersama dengan 5 bilion tahun lah. 5,000 juta tahun lebih kurang 5 bilion tahun. Unsur ini terperangkap semasa pembentukan batu-batuan. Uranium 238 yang terperangkap akan mereput dan akhirnya membentuk plumbum 206 yang stabil, seperti ditunjukkan dalam rajah 6.6. Okey, kalau kamu tengok rajah ni, okey, dia ada uranium. Ada berapa ketul uranium ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih kurang kata 8 unsur uranium. Contoh lepas tu dia mereput. Yang mereput 1, 2, 3, 4 yang telah pembentukan menjadi stabil.
Okey, iaitu kepada plumber. Maka kita, bila kita sekarang ni, ini masa mula-mula terbentuklah. Bilion tahun yang dulu. Yang ni masa sekarang. Kita jumpa batu ni, kita ambil, kita tengok berapa banyak plumber yang ada di dalam itu, maka kita boleh tahu bahawa batu ni kita dapat menganggarkan umur dia. Okey, sebab apa? Kita berdasarkan menggunakan nisbah. Dengan penentuan nisbah plumbum 206 kepada uranium 238 dalam satu sampel batu, maka usia batu itu kita dapat dianggarkan. Okey, semakin tinggi nisbah dia, maka semakin berusialah batu-batu tersebut. Sebab apa? Kalau lagi, ini baru 4 kan, 4 daripada 8 yang dah pun bertukar menjadi plumbum. Kalau lagi banyak yang ditukarkan, bermaksud batu tu lagilah tua. Sebab dah proses tu berlaku dengan sangat lama. Okey, sampai bilion-bilion tahun tadilah. Inilah yang kita gunakan untuk mengukur ahli geologi. Ahli geologi digunakan untuk menganggarkan usia bumi kita. Tahukah anda usia bumi kita? Kamu carilah, kamu tanya Pakcik Google. Cikgu pun tak ingat berapa usia bumi kita. Alright, jadi kat sini dia ada galeri maklumat. Dia kata radioisotop ialah isotop dengan nukleus tidak stabil. Kan cikgu dah sebut tadi, radioisotop adalah unstable isotop ataupun isotop tidak stabil. Itu je definisi dia. Okey, seterusnya. Mari kita pergi tengok macam mana kita nak tentukan separuh hayat bagi bahan sumber radioaktif daripada graf lengkung reputan. Okey, sebenarnya berlaku reputan itu dia akan menghasilkan satu graf. Kita boleh plot graf. Yang mana graf ini kita panggil dia graf lengkung reputan. Dia graf lengkung reputan. Okey, sebab apa? Dia berlaku secara rawak dan spontan, tapi kita boleh kita tengok untuk daripada reputan ini kita boleh menganggarkan ataupun mendapatkan nilai bagi, kita boleh mendapatkan nilai bagi T half dia ataupun kita panggil dia separuh hayat dia. Okey, di sini ada aktiviti. Cikgu tak nak bincang aktiviti ini sebab cikgu nak terus kepada macam mana kita menggunakan konsep pembahagi secara separuh ini ataupun separuh hayat ini menggunakan formula. Okey, aktiviti ini mungkin kamu boleh bincang dengan cikgu di sekolah. Okey, kita terus pergi kepada menggunakan formula ini. Alright. Okey, mari kita tengok bersamaan ini. Konsep separuh hayat juga boleh dinyatakan dalam bentuk siri reputan seperti yang berikut. Okey, kita ada N0. N0 ni apa? Ini ialah bilangan asal nukleus. Okey, bilangan asal nukleus. Alright. Ataupun ada kalau kita gunakan GM Tube. GM Tube kita gunakan dalam bentuk aktiviti. Boleh juga. Bilangan asal aktiviti pun boleh. Ataupun bilangan asal nukleus. Macam cikgu cerita tadi yang ubat gegat tu 100 gram. Itu yang asal dia. Jadi dia akan mengalami reputan. Kita buat simbol anak panah ini. Dia akan membahagi dua. Okey, maka kita akan buat bahawa N0 ini dia akan membahagi dua. Lepas tu dia pergi lagi sekali T half, dia akan membahagi lagi 2, bermaksud dia akan membahagi dengan 4. Okey, di sini berlakunya 1 T half. Okey, separuh hayat yang pertama. Di sini ada lagi satu sekali lagi separuh hayat. Dan seterusnya dia pergi lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Okey, kali ni dia akan pergi N/8. Pergi lagi N0 ni per 16 dan seterusnya lah. Okay, ini semua setiap kali dia pergi ni dia melalui satu separuh hayat. Okey, jadi daripada sini kita boleh buat kesimpulan bahawa tak payahlah buat dia akan bagi N bagi 32 bagi 64 bagi 128 tak payahlah, memang sampai sana. Okey, maka kita boleh buat kesimpulan daripada yang panjang-panjang ni kan, kita boleh buat kesimpulan bahawa dia adalah setengah ni dikuasakan dengan N. Kita darabkan dengan N0. Alright, kita akan darabkan dengan aktiviti asal dia. Okey, jadi kita dapat formula ni lah, bahawa setiap kali dia melalui separuh hayat, maka kita boleh gunakan setengah kuasa N darabkan dengan nilai asal dia ataupun bilangan aktiviti asal ataupun bilangan asal bagi nukleus tersebut. Alright, so N tu apa? N ni mesti integer. N yang kecil tu dia ialah bilangan separuh hayat. Dia hanya tergantung pada integer positif saja.
Inilah formula dia. Setengah kuasa N naught itu. Dan T half itu adalah separuh hayat bagi bahan radioaktif tersebut. Okey, ini keadaan dia. Contoh yang dia bagi kat sini ialah bila mana kita keadaan asal, bilangan nukleus radioaktif yang belum mereput. Asal dia N naught. Okey, N naught, N kosong kat bawah tu lah. Lepas tu bila telah melalui separuh hayat yang pertama, maka dia tinggal setengah N naught. Bila dia lalui 2 kali separuh hayat, maka dia tinggal 1/4 daripada N naught. Ini yang cikgu dah cerita tadi. Kalau 3 kali dah 1/8. Kalau 4 kali dia 1/16. Kalau 5 kali dah 1/32 kan. Okey, bermaksud kita tahulah ini ialah kalau kuasa 5 kan, 1/2 kuasa 5. Memanglah kita akan dapat 1/32. Okey, kalau kamu tengok yang kelima ni sebenarnya apa yang tinggal ni 1/32 ni dia ialah nukleus yang belum mereput, yang tinggal 1/32 yang belum tinggal. Jadi kalau dia tanya berapa yang telah reput, kalau yang telah reput 1/32 yang tinggal, bermaksud yang telah reput adalah daripada 1 nilai asal dia. Ni N ni bermaksud 1 ke depan ni, nilai dia 1. Maka kalau kita ni dengan 30, okey, bermaksud kita akan buat 1 kita tolakkan dengan yang tinggal sekarang. Okey, yang tinggal sekarang ialah 1/32, maka kita akan dapat 32/32 tolakkan dengan 1/32. Maka kita akan dapat 31/32 ini daripada bahan asal itu, daripada N naught kita ini telah mereput. Ini telah reput. Okey, ini telah reput. 31/32 dah mereput. Yang belum reput apa? 1/32. Itu yang belum reput. Okey. Contohnya macam ni lah, mudah-mudah cikgu permudahkan. Katakan macam ni. Daripada 100 gram tadi, 100 gram dia akan jadi selepas mereput jadi 50 gram. Ini dari segi jisim. Cikgu rumuskan terus lah. Dari segi jisim kita boleh buat macam ni. Yang pertama dari segi jisim. 100 gram jadi 50. 50 jadi 25. 25 gram. Jadi 12.5 gram. Okey. Katakanlah nukleus ini telah mengalami 3 kali half-life. Ataupun 3 kali separuh hayat. Betul tak? Ini 1 separuh hayat. Ini 1 lagi separuh hayat. Maksudnya yang kedua, ini lagi sekali separuh hayat. Yang ketiga. Kalau dia tanya berapakah yang belum mereput. Okey, jadi yang belum reput ini ialah yang 12.5 gram ni yang belum reput. Habis tu yang reput mana? Yang sebelum-sebelum ni kan dia telah mereput, hilang kan? Dia dah hilang. Jadi untuk kita tahu berapa yang telah mereput, yang tinggal 12.5. Asal dia 100. Jadi kita ambil lah 100 gram ni, kita tolakkan dengan yang tinggal. Yang tinggal 12.5 gram. Okey, so yang tinggal adalah 87.5 gram. Okey, bukan yang tinggal, sorry. Yang telah reput. 87.5 gram ini yang telah mereput. Dah hilang dah. Yang tinggal berapa sekarang? 12.5 je tinggal. Okey, bermaksud yang ni sekiranya dia mengalami 3 kali half-life, yang tinggal ialah 12.5 gram, yang telah reput ialah 87.5 gram. Ini dari segi nilai gram ataupun jisim. Yang kedua, kita boleh buat dari segi peratus. Okey, ini 100%. Mestilah satu benda asal mesti 100%. Lepas tu dia akan berkurang. Sama macam tadi juga, 50%. Lepas tu jadi 25%. Lepas tu jadi 12.5%. Jadi 6.25%. Okey. Katakan kat sini, kalau dia tanya berapa peratus yang tinggal? Peratus yang tinggal adalah yang hujung ni lah. Ni yang tinggal. Peratus banyak ni yang tinggal. Selepas 4 kali half-life, ini yang tinggal 6.25%. Habis tu berapa yang dah reput? Yang dah reput kita ambil yang tadi juga 100%, tolakkan dengan 6.25%, maka yang tinggal yang belum yang telah mereput adalah 93.75%. Okey. Alright. Ini dari segi peratus. Kalau dari segi pecahan sama juga. Dari segi pecahan. Ini nombor 2 tadi dari segi jisim, dari segi peratus, dari segi pecahan. Yang asal dia 1. Kalau dia telah pergi half-life, maka dia akan tinggal setengah. Pergi lagi half-life 1/4. Pergi lagi half-life 1/8. Pergi lagi 1/16. Okey, kalau dia tanya berapa yang tinggal, berapa pecahan yang tinggal? Yang tinggal yang belum mereput. Yang belum mereput ialah 1/16. Yang telah mereput
15 per 16. Kenapa 15 per 16? Ini yang tinggal. Yang tinggal 1 per 16 yang belum mereput. Kalau yang mereput ialah 1 kita tolakkan dengan 1 per 16 bersamaan dengan 1 ni 16 per 16 lah 16 per 16 tolak 1 per 16 bersamaan dengan 15 per 16 telah reput. Okey, ini yang telah reput. So yang tinggal yang tak reput lagi 1 per 16 je tinggal. 15 per 16 telah pun reput. Okey, itu ada 3 keadaan yang mana kamu boleh gunakan. Sama ada jisim, peratus ataupun pecahan, atau satu lagi dia bagi dalam bentuk aktiviti pun boleh lah. Aktiviti yang keempat, kita tambahkan yang 4. Aktiviti, bilangan aktiviti. Dia kata aktiviti asal dia adalah 1200. Okey, dia tidak ada unit. Pergi half-life yang pertama, dia akan jadi 600. Pergi half-life yang kedua, dia akan jadi 300. Pergi half-life lagi, dia sentiasa membahagi 2, 150. Pergi lagi, 75. Okey, katakanlah dia kata hanya 4 kali half-life. So, dia tanya berapa yang tinggal? 75 aktiviti yang tinggal. Berapa yang telah mereput? Kamu ambil lah 1200 tolak dengan 75. Dapatlah lebih kurang 1125. Okey, yang telah reput aktiviti. Okey, jadi aktiviti yang telah reput ialah 1125. Okey, itulah kaedah dia. Alright. Jadi mari kita tengok balik kepada yang tadi. Kita nak balik kepada itu formula yang kita boleh tengok daripada segi yang dia cerita kat sini lah. Cikgu rangkumkan kepada yang keempat-empat tadi tu. Okay, ini yang dia buat dalam bentuk ilustrasi ni baguslah, mudah faham. Jadi yang keempat-empat tadi tu cikgu bagi secara general untuk semua keadaan, yang mana sama ada dia bagi dalam bentuk aktiviti ke, dia bagi jisim ke, ataupun dia bagi peratus, ataupun dia bagi pecahan. Maka kamu boleh guna yang kaedah ini, kamu akan dapat yang mana yang tinggal ataupun belum mereput dan yang telah mereput. Mudah untuk kamu tengok menggunakan ini. Okey, seterusnya adalah graf lengkung. Yang cikgu sebut tadi dia akan bermula dengan bilangan asal dia. Ni NO ni ialah ataupun bilangan nukleus asal pun boleh, bilangan aktiviti asal pun boleh. Alright. Jadi macam mana kita nak tengok? NO katakanlah 800. 800. Jadi separuh hayat dia kat sini lah. Okey, 800 sini separuh. Berapa? 400 lah. Separuh daripada 800 800. Pergi sini pantul ke bawah. Kalau ada nilai kat sini, inilah nilai T half dia. Iaitu separuh hayat dia. Sebab yang ni dia lawan dengan T. N ni bilangan aktiviti, lawankan dengan T masa dia. Maka kita akan dapati ini adalah nilai bagi separuh hayat dia. Kalau dia kata 4 hari, 4 hari lah. Kalau dia kata 20 tahun, 20 tahun lah. Kalau yang separuh daripada 400, ni bahagi 4 ni 200. Lepas tu separuh daripada 200, 100. Separuh lagi 50 dan seterusnya. Sebab tu dia dapat graf yang melengkung ini. Dan kita buat graf, kita pantulkan ke bawah. Okey, maka kita akan dapat nilai 2 kali half-life, 3 kali half-life dan seterusnya. Okey, kalau kita tengok graf yang sebelah ini pula, kita akan dapat tahu yang mana mengalami kadar reputan yang tinggi dan kadar reputan yang rendah. Kalau tinggi, bermaksud dia punya lengkungan dia lebih ke dalam. Sebab apa? Masa dia lebih pendek. Tengok yang ni N asal dengan N separuh. Selepas separuh hayat, dia pergi sini, dia akan terus turun ke bawah. Masa di sini lebih pendek berbanding dengan yang hijau ni pergi sama. Separuh dia sebab aktiviti dia bermula dengan sama. Katakan sini 800, sini 400. Bagi kedua-dua aktiviti, yang hijau dengan yang oren ini 400, tapi masa yang diambil untuk oren menjadi separuh hanyalah katakanlah sini 2 hari. Tapi yang hijau ni ambil masa 4 hari. Bermaksud yang hijau ini mempunyai kadar reputan yang lebih rendah. Maksud dia lambat sikit lah nak hilang dia punya, daripada 800 nak turun jadi 400 tu dia ambil masa 4 hari. Tapi yang oren ni 800 nak turun jadi 400 hanya 2 hari. Bermaksud yang dalam ini dia mempunyai kadar reputan yang lebih tinggi, tapi yang atas ni kadar reputan dia lebih rendah. Maksud dia lambat sikit. Okey. Alright, itulah cara untuk baca graf lengkung reputan itu.